Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah kerana pada kali ini kita dapat kembali bersama. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan ibadat malam ataupun yang disebut sebagai Qiyamul Lail. Ya, dalam hadis yang kita bincangkan sebelum ini, ya, dia telah disebutkan berkenaan dengan bagaimana bulan Ramadan ni yang Allah jadikan pada siangnya sebagai bulan diwajibkan untuk kita berpuasa, dan pada malamnya untuk kita berqiyamul lail. Ya, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun ja'alallahu ja'alallahu siyamana hari faridah. Bulan di mana Allah menjadikan berpuasa pada siangnya sebagai kefarduan, wa qiyamal lailihi tatawwa, dan qiyam pada waktu malamnya sebagai satu ibadat yang sunat. Ya. Jadi iaitu membincangkan tentang qiyamul lail. Ya, sebenarnya kalau kita menyebut tentang qiyamul lail ni, ia hanya bukan dibincangkan ataupun khusus untuk bulan Ramadan sahaja. Bahkan qiyamul lail ini adalah tiap-tiap malam. Boleh dilakukan pada tiap-tiap malam. Kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyam ini, ya, beribadat pada waktu malam. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang berselimut, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, bangunlah kamu pada waktu malam, ya, untuk mengerjakan ibadah, solat, sembahyang, illa qalila, kecuali sedikit daripadanya untuk kamu tidur, untuk kamu berehat. Ya, nisfahu aw inqus minhu qalila, ataupun 1/2 atau kurangilah daripada 1/2 itu. Jadi Allah sebut bangunlah pada waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya, dan bila kita menyentuh tentang Ramadan ini, maka lagilah, ya, digalakkan untuk kita menghidupkan malam kita. Apatah lagi kita berada pada 10 akhir Ramadan ni, yang mana padanya terdapat satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadr. Ya, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat-sangat didambakan oleh orang yang beriman, ya, kepada Allah. Dan kita doakan, ya, doa-doa yang diungkapkan oleh imam-imam dalam solat ataupun selepas solat, termasuk selepas solat tarawih. Ya, di antaranya dibacakan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan warzuqna lailatul qadr. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan rezekikan kami untuk kami mendapat malam Al-Qadar. Ada yang mendoakan, wa balighna lailatul qadr, dan sampaikan kami, ya, ke malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita dan mempertemukan kita dengan malam, ya, Al-Qadar ini, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bila kita menyentuh tentang qiyamul lail ini, ia bukan hanya khusus untuk solat sahaja, bahkan merangkumi, ya, ibadat-ibadat yang lain. Kita boleh qiyam, ya, selain daripada kita melaksanakan solat fardu, dengan kita menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, dengan kita berdoa, dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita memperbanyakkan zikir. Jadi macam-macam perkara ini yang boleh kita lakukan. Ya, tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah menyebutkan, ya, kepada kita berkenaan dengan
qiyam ini merupakan suatu ibadat yang sunat. Dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebahagian malam hari itu maka sembahyanglah, ya, tahajudlah kamu sebagai nafilah, sebagai suatu ibadat yang sunat tambahan, ya, untuk kamu. Jadi selain daripada solat 5 waktu itu, maka tidak ada dah solat yang wajib. Yang lain adalah solat-solat sunat. Kecuali sekiranya bagi orang yang bernazar, maka sekiranya dinazarkan suatu solat, ya, terlaksana apa yang dinazarkan itu, maka menjadi kewajipan untuk menunaikan solat tersebut sebagaimana yang dinazarkan. Baik, jadi tujuan daripada qiyam ini, ya, kalau kita lihat bagaimana, ya, Allah sebut dalam ayat 79 itu juga, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam itu maka bertahajudlah kamu sebagai melaksanakan ibadat tambahan, ya, daripada apa yang telah kamu lakukan. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, iaitu mudah-mudahan Tuhan kamu akan membangkitkan kamu pada makam yang terpuji. Ya, walaupun ayat ni khitabnya ditujukan kepada Nabi SAW, sebenarnya ia ditujukan kepada kita juga sebagai umat Nabi SAW, untuk kita mendapatkan fadilat, keberkatan dan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengangkat kemuliaan seorang hamba itu dengan melaksanakan qiyamul lail. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabda Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan ialah puasa bulan Allah, bulan Muharram. Wa afdhalus salah ba'da al-fariidah salatul lail. Dan sebaik-baik solat, ya, seafdal solat selepas daripada solat fardu ialah solat pada waktu malam. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan, ya, seseorang itu yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah, ya, surah ayat yang kita biasa dengar, kita biasa ikut dari makmum daripada pagi Jumaat dibacakan oleh imam dalam sajdah pada pagi Jumaat. Ya, bagaimana Allah Taala berfirman dalam ayat yang ke-16 dan 17 ni. Ini cerita tentang kelebihan orang yang beribadat pada waktu malam, ya, qiyamul lail ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jauh lambung mereka daripada tempat tidur. Maknanya pada waktu malam mereka bangkit beribadat kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, ya, dalam keadaan takut, dan mereka sangat mengharapkan Allah Ta'ala. Dia memohon kepada Allah itu dalam keadaan takut dan mengharapkan Allah, ya. Jadi itu dua perkara yang perlu ada pada diri kita, iaitu al-khauf war raja. Ya, al-khauf war raja, sifat yang perlu ada pada setiap orang yang beriman. Dan kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami nak berikan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakannya, ya, membelanjakan untuk kebaikan, membelanjakannya untuk fi sabilillah, ya, apa-apa kebaikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka setiap orang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka daripada suatu yang sedap yang dipandang oleh mata. Maknanya segala nikmat yang Allah sediakan
kepada hamba-hambanya ahli syurga ni suatu yang sangat hebat. Ya. Di dunia ni Allah sembunyikan, Allah tidak perlihatkan apa yang Allah sediakan untuk orang yang beriman dalam syurga. Maka dalam ayat tersebut, setiap orang ataupun tidak ada yang mengetahui hakikat sebenar terhadap nikmat-nikmat yang akan diperolehi oleh orang yang beriman dalam syurga nanti. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia ni. Tuan muslimin dan subhanallah. Jadi kita ni berada pada malam-malam akhir ni dalam bulan Ramadan ni. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW, iltamisu lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam al-qadar itu pada 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Jadi dalam hari-hari yang berbaki ni, maka kita perbanyakkanlah ibadah, dan pada waktu malamnya lebih-lebih lagi untuk kita sama-sama beribadat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita suatu kurnia yang sangat besar, iaitu malam Al-Qadar yang fadilatnya, kelebihan beramal padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebab itu antara yang dipesankan oleh ulama kepada kita untuk kita memperolehi malam Al-Qadar ini, sehingga berakhirnya Ramadan ni, yang pertamanya, tiap-tiap malam kalau boleh kita jangan tinggal. Yang pertamanya, jangan tinggal solat maghrib, solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Sekiranya kita konsisten 3 perkara ni, solat fardu ini dengan secara berjemaah di masjid surau, insya-Allah kita dapat kelebihan Al-Qadar itu. Sebab salah satunya adalah malam Al-Qadar di antara malam-malam 10 akhir ini. Itu yang pertama. Jadi kena rancang. Kita berbuka, kemudian kita nak ke masjid, kemudian untuk salat maghrib kan berjemaah, salat isyak, kemudian subuh juga secara berjemaah. Dan kalau kita melihat dari segi fadilat, salat isyak dan subuh berjemaah ni sangat besar. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, man sallal isya' fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia beribadat separuh malam. Wa man salla subh fi jama'ah, dan siapa yang salat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dari segi ganjaran pahalanya, seolah-olah dia qiyam, dia beribadat sepanjang malam. Jadi yang pertama, jangan tinggal solat maghrib, solat isyak dan solat subuh secara berjemaah, insya-Allah. Yang keduanya, kita jangan tinggalkan solat tarawih dan solat witir tiap-tiap malam. Sekiranya kita konsisten sehingga berakhirnya Ramadan, yang pada 10 akhir ni, insya-Allah salah satunya malam Al-Qadar, dan kita akan mendapat kelebihan tersebut. Cuma bila sebut tentang solat tarawih dan solat isyak, maka kita berada di masjid, kita menunggu solat tarawih. Selepas isyak tu kita solatlah solat sunat ba'diyah, solat sunat ba'diyah isyak, yang disebut sebagai solat sunat rawatib, yang besar fadilatnya, bahkan tuntutannya lebih utama untuk kita laksanakan. Solat-solat sunat ni berbanding solat dengan solat tarawih itu sendiri. Jadi kalau sekali kita tinggalkan, maka amat rugi. Kita ambil peluang, terutama dalam bulan Ramadan. Allah gandakan segala amal sunat yang kita lakukan dengan sehingga menyamai pahala solat fardu pada bulan-bulan yang lain. Yang keduanya, jangan tinggal solat tarawih, solat witir. Yang ketiganya, sehingga berakhirnya Ramadan ni, kita jangan tinggal untuk kita berdoa tiap-tiap malam. InsyaAllah salah satunya malam Al-Qadar. Minta Allah kurniakan kepada kita syurga. Minta supaya Allah
jauhkan kita daripada neraka, dan minta Allah selamatkan kita daripada azab neraka. Allah bebaskan kita daripada neraka. Sebagaimana juga yang dibacakan imam kita di antara tarawih itu dan selepas daripada solat sunat tarawih. Yang keempatnya, kita jangan tinggal baca Quran. Bacalah Quran tiap-tiap malam dalam malam-malam Ramadan ni. InsyaAllah salah satunya adalah malam Al-Qadar. Yang kelima, kita jangan tinggal untuk kita bersedekah tiap-tiap malam. Bersedekah tiap-tiap malam, walaupun mungkin tak sebanyak mana. Kerana sekiranya kita buat laksanakan tiap-tiap malam, insyaAllah salah satunya adalah malam Al-Qadar yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Seolah-olah kita bersedekah tiap-tiap malam dalam masa tempoh 1000 bulan ataupun lebih daripada 83 tahun. Lebih baik daripada itu lagi. Yang hanya diketahui oleh Allah SWT banyak mana pahala yang Allah nak berikan kepada seorang. Tapi nak ceritanya banyak. Maka oleh itu kita gunalah peluang yang ada ni untuk kita menghidupkan malam-malam kita. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebut, menghidupkan malam ini, beribadat pada waktu malam ini adalah merupakan suatu yang menjadi amalan orang-orang yang soleh. Dalam hadis sebut, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu laksanakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah merupakan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum daripada kamu. Suatu yang menjadi amalan orang soleh. Mudah-mudahan ia juga menjadi amalan yang kita lakukan dan kita menghidupkan malam ni, terutamanya dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Sekali itu untuk kali ini, wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.